Sebelum saya memulakan misi Rumah Nemo, saya pasti akan membuat tinjauan di sekitar kawasan terlebih dahulu. Berjalan-jalan menikmati keindahan tempat yang saya kunjungi. Pulau Sibangkat yang terletak di dalam daerah Sempurna merupakan salah satu dari 8 buah pulau yang terdapat di sini. Keluasan Pulau Sibangkat adalah seluas 150 ekar. Kepadatan penduduknya berjumlah 120 orang. Antara pulau berhampiran di Pulau Sibangkat adalah Pulau Selakan, Pulau Maiga, Pulau Sibuan, Pulau Gaya, Pulau Buhe Dulang, Pulau Tatagan dan Pulau Mantabunan. Taman Marin Tun Sakaran, disinilah tempatnya di mana terdapat banyak spesies batu karang yang cantik dan pelbagai jenis. Sebenarnya sejarah Taman Marin ni bermula daripada 1933. Ini the real untuk Taman Marin Tun Sakaran yang ada di hadapan Sempurna. Dia telah disablis kepada kerajaan syarikat daripada Jepun selama 60 tahun. Sehingga 1993, Taman Marin ni telah diserahkan kepada kerajaan Sabah. Selepas itu kerajaan Sabah telah membuat conservation ataupun pemeliharaan selama 10 tahun. Daripada 1993 hingga 2003. Dia dikenali sebagai Taman Laut Sempurna. Kerana kejenihan airnya, batuan karang ini boleh dilihat dari pemandangan udara. Deretan batuan karang tersusun rapi menampakkan formasi yang sangat menarik sekali. Spesies batuan karang ini dilindungi dan dijaga dari sebarang pencerobohan manusia yang boleh mengakibatkan kemusnahan batuan karang. Melihat kemusnahan di dalam laut sangat menyedihkan. Baik daripada faktor semula jadi maupun akibat perbuatan kita sendiri yang tiada kesedaran serta tidak bertanggungjawab. Jangan beri alasan. Kita semua perlu lakukan sesuatu. Misi saya pada kali ini melihat permasalahan tentang hidupan batuan karang di laut yang semakin berkurangan. Melakukan kerja restorasi penanaman anak batu karang merupakan solusi terbaik supaya spesies ini terus kekal hidup dilindungi di lautan yang luas ini. Untuk menyelidiki serta melihat sendiri telah membawa saya datang kemari. Pulau Sibangkat Sempurna, Sabah, di antara laut yang masih terdapat batuan karang yang cantik dan dilindungi. Individu pertama yang saya temui bagi mendapatkan informasi berkenaan batuan karang adalah Encik Saleh, iaitu penduduk asal di pulau ini, Ahmad Arif, mengenai hidupan karang. Saya tengok batu-batu karang di kawasan taman ni begitu cantik sekali. Memang diakui oleh semua pelancong yang datang ke daerah Sempurna ni. Banyak informasi yang diperolehi berkenaan perihal batu karang yang terdapat di sini.
Menurut Encik Saleh lagi, batuan karang memang menjadi salah satu keutamaan penjagaan yang diambil berat kerana mengetahui kepentingan spesies ini ibarat rumah bagi kesemua hidupan lain serta kepentingan ekosistemnya. Penggunaan karang ni khasnya di Taman Marine Tun Sekaran, iaitu di Pulau Sibangkat ni memang dijaga. Itu sebab Pulau Sibangkat ni telah digajetkan sebagai salah satu taman negara. Jadi kawasan batu karang ni memang diakui oleh pakar-pakar daripada seluruh dunia. Dan spesies batu karang yang terbanyak di dunia adalah di Pulau Sibangkat, di Taman Marine Tun Sekaran. Untuk pengetahuan, batuan karang yang terdapat di sini adalah di antara yang tercantik di dunia. Di sinilah syurganya. Menurut Encik Saleh lagi, seiring dengan faktor peredaran cuaca dan masa, batuan karang sudah mula menampakkan sedikit perubahan dan pengurangan akibat dari kerosakan yang terjadi secara semula jadi. Setelah mendapatkan maklumat, saya ke fasa yang seterusnya bertemu individu yang bertanggungjawab dan aktif melakukan kerja restorasi anak batu karang di pulau ini. Menghubungi kenalan baik Dr. Fikri yang merupakan pensyarah kanan di Institut Penyelidikan Marin Borneo, Universiti Malaysia Sabah, meyakinkan saya lagi untuk melaksanakan misi menanam anak batu karang. Hidupan batu karang merupakan antara salah satu subjek utama bidang pengajaran Dr. Fikri. Dr. Fikri aktif melakukan kerja memelihara batuan karang di sekitar kepulauan ini bersama rakan-rakannya. Selain Dr. Fikri, Encik Jeff juga seorang jurulatih selam scuba profesional dan aktif melakukan kerja-kerja restorasi anak batu karang seperti Dr. Fikri. Encik Jeff dan Dr. Fikri sangat berpengalaman dan arif serta mengetahui selok-belok kawasan laut di pulau ini. Dari segi tahap tumbesaran karang, karang boleh digolongkan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan di mana karang mempunyai tahap tumbesaran yang tinggi, dengan kadar 5 ke 10 cm setahun. Tahap tumbesaran dia. Seperti contoh, karang-karang jenis Acropora, Acropora bercabang dan Montipora bercabang. Selain itu, karang jenis Montipora yang berbentuk kelopak bunga. Mereka digrupkan dalam golongan karang yang mempunyai tahap tumbesaran yang tinggi. Terdapat juga karang yang mempunyai tahap tumbesaran yang rendah, seperti karang yang berbentuk bulat. Karang berbentuk bulat, kadar tumbesarannya adalah 1 ke 2 cm setahun. Di mana karang jenis ini seperti Porites, Dipsastrea, Platygira dan juga Gonastrea, di mana morfologi ataupun bentuknya berbentuk bulat. Malam, rakan-rakan penyelam sudah mula melakukan kerja memotong kerangka coral frame yang akan digunakan. Paip PVC ini diukur mengikut saiz yang dikendaki dan dipotong kepada beberapa bahagian. Setelah kesemua kerangka ini siap dipasang,
nampaklah sebuah bentuk yang dinamakan coral frame. Selepas itu, jaring pula dipasang. Lengkaplah sudah sifat coral frame yang akan diletakkan di dasar laut. Saya sempat melihat serta membantu rakan-rakan saya ini melakukan kerja penyambungan kerangka. Sesi perbincangan amat penting supaya apa yang dirancang akan berjalan dengan lancar. Encik Jeff menerangkan perjalanan gerak kerja secara terperinci. Saya bersama Dr. Fikri mendengar dengan penuh teliti. Segala cadangan dan buah fikiran diambil kira bagi menjayakan misi ini. Cadangkan asalkan dia tidak menyentuh antara satu sama lain. Karang antara karang lain dengan karang lain itu tidak menyentuh antara satu sama lain. So bagi saya itu okey lah. Begitu juga kelengkapan peralatan untuk menyelam, kesemuanya sudah diperiksa dan dipastikan berada di dalam keadaan yang sangat baik. Untuk memulakan aktiviti selam scuba, kita perlu berdaftar dengan mana-mana pusat selam scuba yang bertauliah. Dan kemudian semasa kita hendak memulakan aktiviti selam scuba, dan master akan memberi briefing lah. Biasanya di mana lokasi kita hendak dive, berapa kedalaman dan keadaan air lah. Kemudian kita akan diberi peralatan-peralatan selam scuba untuk meneruskan aktiviti selam scuba. Terlebih dahulu, Dr. Fikri membuat demonstrasi cara mengikat anak batu karang di jaring coral frame. Beginilah caranya anak batu karang diikat. Saya memerhati dengan teliti cara ikatan dan sempat mencubanya. Cara sebegini secara tidak langsung dapat menjimatkan masa apabila sudah berada di dasar laut. Bot yang dinaiki tenang membelah ombak menuju ke destinasi yang telah dirancang. Turut serta rakan-rakan penyelam yang lain. Rata-rata rakan penyelam yang terlibat mempunyai latar belakang serta mempunyai pengalaman yang luas. Walau ini pengalaman pertama, saya optimis serta yakin dapat melakukan tugas ini. Sebenarnya, ada banyak kaedah serta cara penanaman anak batu karang. Ini merupakan salah satu kaedah yang digunakan. Saya berpendapat kerja ini adalah solusi paling terbaik dengan cara penanaman menambah bilangan anak batu karang di dalam laut. Seperti konsep mengisi semula, maka hayat batuan karang yang ada akan lebih panjang untuk meneruskan kesinambungan hidupnya. Terdapat beberapa langkah dalam menjalankan aktiviti penanaman karang. Pertama, pengambilan karang itu sendiri. Pada kali ini, kami telah mengambil karang-karang yang sedia ada, yang sedia patah, yang dapat dijumpai di kawasan terumbu karang. Dan kemudiannya, karang tersebut dibawa naik dan dikuarantin sekejap dalam tempoh 30 minit. Bagi tujuan membuang pemangsa ataupun perosak seperti siput dari spesies Drupella. Tibalah masa untuk masuk ke dasar laut. Di atas bot ini, kami memakai kelengkapan pakaian menyelam. Masing-masing sudah memahami tugas yang akan dilakukan.
Sebelum kita melakukan aktiviti di dalam laut, pastikan aspek keselamatan perlu diutamakan. Sebelum kita turun dengan selamat. Kawan saya dah turun, saya akan menyusul sebentar lagi. Satu persatu, rakan penyelam merebahkan diri ke atas permukaan air. Diikuti saya dan seterusnya menuju ke lokasi yang telah ditetapkan. Apabila berada di dasar laut, kerja restorasi pun bermula. Banyak faktor yang perlu diambil kira apabila sudah berada di dasar laut. Penyelam perlu memastikan sewaktu berada di dalam air, penyelam tidak perlu menyentuh marine life, haiwan hidupan di dalam air. Kemudian perlu memastikan sentiasa berada dengan body system, ikut arahan dive master untuk mengelakkan penyelam sesat. Menurut Dr. Fikri, kerja restorasi ini perlu dilakukan secara berkala. Bermaksud bukan dijalankan secara serentak meletakkan coral frame dalam kuantiti yang banyak di dalam satu-satu masa. Ini kerana selepas melakukan kerja ini, mereka akan datang kembali untuk melihat semula serta memastikan anak karang yang ditanam sebelumnya hidup. Barulah penambahan coral frame akan dilakukan kerana faktor kawasan yang dipilih bersesuaian. Ada juga faktor anak karang yang telah ditanam tidak berjaya hidup kerana pelbagai faktor, di antaranya seperti gangguan sampah sarap seperti plastik yang melekat di batuan karang dan juga faktor arus deras dan sebagainya. Bila kita tengah menikmati keindahan dalam laut tu, tiba-tiba bila kita nampak sampah sarap dibuang macam tu, saya sangat kesian. Sebab saya rasa dalam jangka masa tak lama, mungkin 10 tahun, bukan coral yang saya nampak bila saya diving, saya nampak sampah. Setelah lengkap mengikat anak batu karang di jaring coral frame, inilah masanya untuk meletakkan coral frame di dasar. Nampak mudah tugas ini, tetapi perlu dilakukan secara berhati-hati agar anak batu karang tidak patah. Ketika di dasar laut, kerja mengikat anak batu karang di dalam air perlu dilakukan secara cermat dan teliti. Ikatan harus kemas dan kuat supaya anak batu karang tidak tertanggal dari jaring coral frame. Juga apa jua cara yang difikirkan sesuai dilakukan bagi memastikan supaya coral frame tidak berganjak dari posisinya. Contohnya, seperti mengangkat batuan ini yang boleh dijadikan sebagai pemberat agar coral frame tidak berubah tempat dibawa oleh arus. Kepuasan melihat pemandangan yang cantik di dalam laut hanya lebih difahami bagi si penyelam sahaja. Walau ini pengalaman pertama saya turun ke dasar laut, saya berasa amat kagum sekali. Baru saya memahami mengapa penyelam scuba sanggup melakukan aktiviti ini walau kosnya boleh dikira agak mahal, tetapi mereka masih sanggup. Jawapannya adalah kerana keindahan di dalam laut. Satu kepuasan yang sukar digambarkan dengan kata-kata apabila sudah berjaya muncul semula di atas permukaan air, menandakan misi sudah selesai. Jika diberikan peluang lagi, pasti saya akan kemari. Syabas kepada kesemuanya yang terlibat menjayakan misi menanam anak batu karang.
beton luasnya laut ini memang masih belum mencukupi untuk kerja restorasi anak karang. Sekalung pujian bagi sekumpulan penyelam ini, usaha yang dilakukan amat dihargai. Selesai sudah satu lagi misi Rumah Nemo pada kali ini. Satu kepuasan yang tidak dapat saya gambarkan dengan kata-kata apabila melakukan suatu tugasan. Saya merasai sendiri melakukan kesemua aktiviti di tempat yang berbeza. Setiap misi ada pengajaran dan pelajarannya. Ini yang saya belajar supaya lebih menghargai. Sebagai manusia, harus ada rasa bertanggungjawab dan rasa hormat terhadap alam sekitar. Begitulah juga dengan hidupan di laut dan juga hidupan di darat. Memelihara itu memang satu kerja yang mudah. Persoalannya, bagaimana kita semua hendak mengekalkannya. Ini memang satu cabaran. Kita semua perlu sentiasa peka menggalas tanggungjawab bersama untuk menjaga alam sekitar ini. Semoga bumi kita akan terus kuat, kekal sihat buat selama-lamanya.